pergerakan pasaran semasa. Yang menarik sebabnya banyak aset, banyak instrumen berada dekat area equal leg. Betul tak Wimon? Banyak dekat equal leg, ada yang dah lepas. Tapi saya tak tukar lagi view untuk US dollar, sabar dulu. So, kalau saya tukar, banyak implikasi dia kepada pergerakan pasaran. Jadi kita lihat kepada analisa pasaran. Sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Wassalam, Pian. Okey, nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa. Panggil Zul je, tak payah abang-abang. Abang tak payah. Kita belum pergi dekat McDonald, dekat KB tu apa nama area tu, lupa. Ingat McDonald je, lapar ni. Okey, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dahulu kepada apa yang ada dalam pasaran ya. Sentimen as we go along dalam sesi Eropah ni, sesi Asia pagi tadi lebih lemah. Kita ada penutupan some wilayah dekat Jepun, Tokyo dilanjutkan, Kyoto belum, some area dekat Jepun dah dilanjutkan ya. PKP ni dilanjutkan lah. Perintah kawalan pergerakan dilanjutkan lah, saya guna bahasa simple menyebabkan untuk Japan Nikkei ditutup lebih rendah. Tetapi as we go masuk dalam sesi Eropah ni nampaknya dah mula melo sikit. Kita nampak untuk penurunan tu dah mula sampai area support dan mula bounce untuk semasa. Dekat kalender sebentar tadi kita ada untuk UK punya inflasi month on month serta year on year. Month on month untuk UK ni tak teruk. Ini month on month dia. Month on month kat sini tak ada. Month on month dia untuk UK ni, dia punya inflation tak seteruk seperti, kenaikan dia tak seperti dijangka. Market menjangkakan 0.8, keluar pun untuk ni adalah 0.7 year on year, manakala March market menyatakan 0.4, 0.5, keluar 0.3. So menunjukkan bahawa inflasi dekat UK dah mula plateau, dah mula sideways. Naik tapi tak naik setinggi yang seperti sebelumnya. Itu nak kata bagus, tak juga bagus untuk GBP. Nak kata bad, tak juga bad, tak juga buruk untuk GBP. Asalkan dia tak terlalu ekstrim. Stop McDonald, bukan, jangan sell. Tunggu dia turun untuk buy. Stok saya tak pernah sell. Stok ada cerita apa pun saya tak pernah sell. Dia sampai resistant, baguslah. Saya tunggu untuk kalau dia ada higher high, dia turun daripada higher high, saya cari untuk buy. Saya takkan pergi sell. McDonald saya buka dia pada bulan 1. Chart seperti McDonald yang bagi dividen setiap tahun, setiap 3 bulan, saya cuma tengok 3 bulan sekali. Saya takkan buka dia hari-hari, Pian. Itu bukan stok yang anda nak trade. Itu bukan stok yang anda nak trade. Dia akan lebih perlahan sikit movement dia banding dengan saham lain. Okey, malam ini tumpuan adalah kepada Kanada punya inflation dahulu. Lepas tu it's all about CAD pada malam ini. Dan selepas tu kita akan ada untuk Bank of Canada pada jam 10, diikuti oleh press conference pada jam 11 malam nanti. So it's all about Canada dollar pada malam ini. Kalau kita lihat dekat chart, apa yang kita nampak, indeks ikut dia boleh habis dekat sini, satu lagi low. Okay, ikut finish dekat sekarang ni ataupun satu lagi low. Sebabnya saya lihat kepada 5 wave kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dia boleh habis dekat sini.
Tapi kalau nak cantik dia satu lagi low untuk US 500. Kita boleh entry tak? Tak. Ini dalam equal leg. Ini tak ada. Ini tak ada. Kalau dia lebih daripada 1618 kita boleh break, kita boleh trade. Tapi not pada ni. Okey, itu adalah untuk US 500. US 30 dia berada dalam area equal dan terlebih sikit Kalau kita ambil A dan B ni dia terlebih sikit 1618. Kalau kita ambil W dan X ni dia truncated. I won't be surprised kalau dia buat benda ni. Dia turun lagi. Kalau dia turun sampai 1, lepas tu naik balik. Saya tak surprise kalau dia buat benda tu. Apa pun tak ada, nothing. Kalau dia break daripada ini, then saya akan trade dia. Kalau dia break daripada 4, daripada invalidation ni, saya akan long daripada sini. Tapi ini 3 wave dia tak nampak tau. Tak jelas. 1, 2, 3, ada nak ambil macam ni. Tak jelas. Ini mungkin 4, 5, lepas tu dah turun jauh. Okey, so tak ada, tak nampak kat mana nak enter dia US 30. Okey, semalam kita yang saya tengok jelas adalah structure adalah kepada US 100 ni. Ni adalah something yang saya sedang tunggu. Ini adalah untuk Nasdaq. Semalam Germany DAX kita kena hit stop. Ini adalah untuk untuk Nasdaq, US 100 kalau kat SM. Itu adalah untuk US 100. Sekiranya dia buat kat sini, ini kita ada 2 kali flat. Flat dan satu lagi flat. So 1, 2, 3, 4, one more low. Kalau dia buat low kat sini, ini tempat entry saya. Dia naik terus, saya tak entry, saya tak kejar. Macam mana saya tahu level ni tak sesuai? Kalau dia buat macam ni. 1, 2, 3, lepas tu dia naik. 1, 2, 3, saya akan tarik Fibo baru. Jadi entry dia tempat lain, bukan dekat sini. Kalau dia naik macam ni, lepas tu dia turun balik. Kalau dia terus naik, 3, 4, 5, batalkan entry. Kalau dia naik 1, 2, 3, 4, 5 dan break higher high, batalkan entry. Kalau itu berlaku. Okey, itu adalah untuk US 100. DAX dia punya connector dalam area ni. Kita kena stop loss malam. Movement ini lebih daripada 1618 kalau kita lihat lekuk yang jelas. Nampaknya dia mengambil kepada yang dalam ni. So itu saya tak dapat nak kawal. Dia mungkin pergi daripada semasa, nak entry tak. Sebab ada kemungkinan ini 1618. There is a possibility untuk dia buat benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 untuk dia buat 5 lagi ke bawah. So saya tak tahu. Kalau dia buat 3 lepas tu turun 5, kita akan enter daripada bawah. Itu obviously bukan 4 ni. Okey, kalau dia buat benda tu. Kalau dia buat benda tu, lain-lain akan jatuh lagi. Topics Nikkei, kita ada Bank of Japan dilaporkan membeli ETF, menyokong kepada pasaran dia. So this could be your bottom. Ini can be your bottom. Tapi boleh entry tak? Tak. Ini bukan high. Belum ada trend. Kalau dia break ini dalam 5 wave, kita trade. Kalau tiba-tiba dia naik macam ni, 3, 4, 5, break out, 1, 2, 3 kita long. Kalau dia buat benda tu, kita akan masuk. Ataupun kalau dia buat benda ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan kita enter. Antara 2.
Kalau dia buat benda ni, kita enter. Kalau dia buat breakout atas, kita enter. Tengah-tengah ni, tak ada trend. Sideway market. Okay, itu JP225. UK tak ada, FTSE dengan IBEX tak ada yang menarik. Pada waktu ni tak ada. Ini dalam kawasan Eco Lake. Ini berada dalam kawasan Eco Lake. Tak ada. 1-2 dalam ni pun Eco Lake. Ini pun sama. So tak ada trend. Dia tak ada trend. Tak ada incomplete, tak ada momentum sikun. So itu saya tak sentuh. Yang macam ni saya tak sentuh. Arah dia ke atas. Selagi anda tak short index, anda tak short saham pian, anda okey. Ya. Selagi anda tak short. Ya. Sebab anda tahu bank pusat buat apa sahaja untuk menyokong ekonomi. Saham buat government buat apa sahaja untuk sokong ekonomi. So tak ada sebab untuk saya nak sell saham, nak sell indeks. Jatuh, kerajaan sokong. Kita nak lawan macam mana? Okey. Sama juga dengan IBEX ni, ini boleh lagi buat jatuh ke bawah. Tak ada apa-apa, nothing. Kalau dia break out daripada sini, then saya interested. Sekarang tak ada. Ada soalan untuk indeks? Ada soalan untuk indeks? Jadi apa yang kita lihat untuk indeks adalah sekarang ni adalah benda ni ya. Kita menjangkakan untuk indeks sedang melengkapkan wave 1, 2, 3, 4 dan satu lagi ya. Satu lagi dalam wave 5. Okey. Itu yang kita nampak reaksi dia dalam kotak ini. Okey, itu adalah untuk indeks ya. Itu apa yang saya lukis sekarang. Okey, pendapat ini menyokong kepada pendapat bahawa untuk yen pair, kita mungkin dah sampai dekat satu kawasan support. Kalau anda tengok untuk yen pair seperti USD JPY ni, kita dah masuk kawasan Eco Lake. Ini kawasan Eco Lake dia. Ni dah masuk. Ini dah masuk dalam kawasan ni ya, dan sedang react. Boleh tak dia turun lagi? Boleh. Ini wave 4 dan satu lagi 5. Okey, boleh. Dia boleh turun lagi ya. Tapi cerita dia, apa pun yen pair berada dalam blue box. Ini adalah untuk USD JPY. Kalau kita tengok kepada Euro JPY sedang membuat penurunan daripada 5 wave dan kita jangkakan akan ada 3 wave. Tapi USD JPY tadi dijangka akan ke atas. Itu menunjukkan ada kemungkinan untuk US dollar kuat tau. Tapi apa pun, anda menyangka sedang berlaku bounce semasa. Ini sama dengan indeks buat wave 4 dengan 5. 4 dengan 5. Okey? 4 dengan 5. Ini sama dengan Euro JPY buat benda ni. Okey? Sama dengan GBP JPY buat wave 2 kat sini. Ni wave 1. Ini buat wave 2. Ini adalah satu dalam yang putih. 1, 2. Okey? Sebelum dia meneruskan pergerakan ke bawah. Itu GJ. Okey? Itu adalah sama dengan AUD JPY membuat pergerakan yang sama. Iaitu kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Anda sedang melihat pergerakan B. Faham? Ke atas. Untuk shorter term. Sebelum dia jatuh lagi. Dalam 3 wave. Ingat, ini adalah satu triangle. Jadi A, B dan C. Okey. A, B dan C. Okey, ini adalah untuk AUD JPY. Dan itu bermakna untuk CAD
JPY ni, saya lukis lain sikit. Kenapa? Ini saya ambil risk. Ini saya ambil risiko. Sebabnya, lepas ni kita tengok dolar. Okey? Ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu, 1, 2, 3, lepas tu jatuh balik ke bawah. Sama seperti, ingat tak AUD JPY tadi? Maksudnya, ini boleh jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ini mungkin boleh jadi macam tu. Faham? Apapun, entry kita kat sini, dia akan ada bounce 3 wave yang 50% daripada ni, kita boleh ambil BE. Faham? Okey, itu mungkin berlaku. Saya ambil yang lebih agresif sebab kat sini kita ada incomplete sequence dan kita ada kita ada 3 wave daripada high. Sekiranya ini sekiranya index extend, sekiranya yen pair lain extend, ini kita dapat masuk awal. Yang lain-lain kita dapat masuk awal. Yang lain-lain tak ada. Yang lain-lain tak ada 3 wave. Nampak tak? Daripada pucuk, daripada atas ni, ini tak ada 3 wave. Kalau ada pun bawah ni nanti. Bawah ni nanti. Kalau dia buat bawah ni, maksudnya macam ni. 1, 2, ini. Kalau dia buat macam ni. Okey? Kita kat sini. Yang cap JPY entry tadi kan? Kat sini. Jadi kalau ini berlaku kat JPY kita surely dah ni. Maksudnya kalau ini berlaku, US 500 ni, dia tak ada extend dah. Ini kena jatuh banyak. Kalau AUD JPY buat benda ni, buat benda ni yang breakout A ni, maksudnya US 500 ni dia jatuh banyak daripada semasa. Daripada sini dia jatuh. Daripada sini dia jatuh. Kalau untuk membenarkan AUD JPY buat pergerakan ini. Yang jauh, C ni jauh. So, dekat US 500 ni, dia akan break this invalidation macam ni. Jauh kan? So, saya tak nampak benda tu berlaku. Terlalu jauh. Bukan tak mungkin, tapi pada waktu ni, correlation tak nampak benda tu. Yang saya nampak, ini berlaku segitiga. Sebab tu jangan main lukis je. Dia ada benda-benda macam ni yang saya masukkan. CAD JPY, satu saya ambil yang lebih agresif. Di mana CAD JPY mungkin kita dalam 45, so dia naik. Dan ini membenarkan untuk indeks buat 45, 45. Nampak? 3, 4, 5. Faham? 4 dan satu lagi 5. Jadi kalau itu berlaku, dan CAD JPY kita akan dapat support ke sini dan pergi. Ataupun dia dah berlaku, antara dua. Ataupun dia dah berlaku, di mana dekat sini adalah 4. Mungkin, itu tak dapat nak kata tak. Dan kita ada fractal yang lebih besar dan menyokong untuk CAD JPY dah memulakan pergerakan atas. Itu fractal. Okey, itu yen pair. So, saya ada position untuk CAD JPY yang kita dah letak berapa hari dah. CAD JPY yang tengah jalan. Kita tengok wave 3 dia, hard mana dia pergi. Kalau 1618, dan TP kita 0.618 seperti yang saya letak atas ni. Ada soalan untuk yen pair? Ada soalan untuk yen pair? Jelas kan yen pair? Saya buang dulu. Ini adalah untuk yen pair. Sekejap. Itu adalah untuk yen pair. So, saya masih NZD JPY. NZD JPY.
NZD JPY dia tak sampai equal leg, Wimon. Anda masuk Saya simple je, saya letak limit order. Dia tak sampai, saya tak trade dia dan saya tak tengok dia. Itu je. NZD JPY. Ni tak sampai equal leg dan tak ada 3 leg. So tak ada entry dia. Kalau dia buat benda ni, saya trade dia, Iman. Dalam semasa tak ada. Ini tak ada 3 leg. Kalau anda nak trade dia, dia baru naik 3 wave tau. Anda kalau nak trade dia, trade daripada sini. Ni tempat anda trade dia. Faham tak kenapa? Kalau nak trade dia kan, anda trade daripada sini ataupun sini. Sini yang tempat nak trade dia, bukan sini. Ini bukan higher high. Kalau nak trade dia, ini. Kalau dia ada 3 wave. Ni, sini tempat trade dia. Lain daripada tu, tak. Sekarang ni, dia baru naik 3 wave. Satu, ni naik. Kalau ini ada 3 wave jelas, kita dah trade. Ini dah jelas, kita dah trade. Jadi maksudnya, ini tengah buat wave ketiga. Satu, ni tak ada. Ini adalah satu, ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Ini breakout. Okey, anda tengok macam ni. Kalau dia buat macam ni, anda boleh entry dia. Kalau dia buat macam ni, anda boleh entry dia kat sini. Sama seperti AUD JPY tadi. Ini menunjukkan ini mungkin adalah satu triangle tau. Faham tak? Ini menunjukkan ini mungkin satu triangle. Ini mungkin ke atas macam ni dan jadi triangle. Ataupun dia macam ni. Ini mungkin jadi triangle. Kalau dia buat macam ni, tak apa. Triangle ke tak triangle. 1, 2, 3. Ini ada high. Anda boleh trade dekat sini. Sebab sini buat high yang ada 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Itu adalah untuk NZD JPY. Jadi sini, kalau dia turun daripada semasa, dan anda tarik dia. Kalau dia, katalah turun daripada semasa. Jadi sini. 1, 2, itu tempat entry dia. Satu, dua. Ini terlalu kecil lah, Wimon, tak dapat. Dia kena, saya kan, kalau dia punya ni, dia kena 1, 2, 3 dia tak lebih daripada sini. Jadi, unless dia buat correction yang besar. Correction macam ni. Saya nak tengok 1, 2, 3.6 saya tak pergi invalidate. Faham tak? Kalau dia macam ni, kalau macam ni saya enter. Maksudnya dia punya 1, 2, 3.6 ni, dia tak lebih macam tu. Kalau dia naik dan turun macam ni, tu saya tak enter. Ni. Kalau dia 1, 2, 3.6 macam ni, ngam-ngam, saya masuk. Jadi kita boleh letak stop loss macam ni. 1, 2, 3.6. Yes. Tengok dia break bawah ni, baru dapat anda confirm. Kalau dia terus naik, 5 wave, 3 wave masuk. Time frame lagi kecil. Kata-kata dia naik terus kan. Maksudnya 3 wave anda dah terbentuk yang anda tak nampak dekat sini. Ini tak nampak kan. Kalau dia naik, 1, 2, 3, 4, 5, breakout, 1, 2, 3 masuk. Itu je. Dia tak break, jangan masuk. Tak ada trend. Dia boleh jatuh ke bawah. Okey. Setakat ini, benda ni baru 1, 2, 3, 4, 5. There is a possibility untuk dia masuk macam ni. Ini extended 1. Ini 2. Ini boleh jadi 3 dalam ni kan. 3, 4, 5, 1, 2, 3. Dan invalidation anda adalah bawah ini. Itu mungkin berlaku. Nak tahu mana satu, anda tengok AUD JPY. Anda tengok NZD US dollar. Dan anda ambil apa correlation dia.
Tapi kalau dia buat 3 tu boleh masuk. Tak kisah dia buat yang itu ke, yang ini dalam ke. Tapi saya nak yang dalam sikit untuk dia betulkan ini. Saya nak dia dalam sikit Iman. Dalam sikit. Dan kita boleh masuk. Tunggu break bawah. Jangan main tekan dia. Kalau dia tak balik lah nak buat macam mana. Okey, ini adalah untuk YNP. Ada soalan lain untuk YNP? Any question untuk YNP? Something yang saya nak anda tengok, something yang selalu jadi rujukan saya untuk YNP ni adalah ini. SEK JPY, Swedish krona. Ini yang selalu jadi saya punya. Kenapa saya masih katakan bahawa ini masih ke atas? Ini kita ada 5 wave tau. Kenapa saya tak akan pergi short yen pair? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lepas tu kita ada flat 1, 2, 3. Now kita ada yang last leg ke atas. Ini daily. Dan ini masih tak komplit. Ini masih tak lengkap. So selagi ini tak lengkap, saya tak akan pergi short yen pair. Selagi itu tak lengkap. Selagi itu saya jangka untuk indeks ke atas, ke atas, ke atas. Kita pun ada indeks seperti even US 500. Di time frame yang lebih besar, dia tak lengkap lagi. Ini tak habis lagi. Ini tak habis lagi. Ini 1, 2, ini pun tak habis lagi ke atas. Nampak? Ini tak habis lagi, yen pair pun tak habis lagi ke atas. Sebab tu saya tak akan pergi short index. Saya tak akan pergi short yen pair. Unless index ni dah membuktikan dia dah jatuh wave 2 ni, dan saya akan short yen pair. Saya tak akan short index. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Nampak? Kenapa kita masih katakan indeks ke atas, kita extend. Ini saya akan extend lagi ni. Ini mungkin extend lagi. Jangan short, Pian, jangan short McDonald. Tak kisahlah dia resistant ke apa ke. Ni sebab-sebab dia. Ni kepada yen pair. Nampak? Ni ada ni incomplete sequence. Ada tengok kepada semua. Even USD JPY ni kita ada incomplete sequence ke atas. Even USD JPY incomplete sequence ke atas. Jangan short dia. McDonald jangan. Seriously. Itu bukan saham. Saya kadang-kadang pilihan benda yang kita nak trade. McDonald ni saham-saham yang memberikan dividen, AT&T, McDonald. Ini adalah secara tradisionalnya mereka dekat US 401k dia. Dia punya skim apa? Pension dia. Dia orang membeli saham-saham ni sebab dia memberikan dividen yang tetap, lebih kurang. Kalau dia break up, tunggu 3 wave. Itu je. Bagi saya, saham-saham seperti itu bukan yang anda nak trade. Faham tak? That's the point. Sebab dia, ini orang pegang. Dia bukannya, dia banyak orang jenis buy and hold. Faham tak? Fund beli yang pegang lama. Bukannya keluar masuk. Ni saham-saham ni. Sabar. Rasa nak makan, nak buka. Saya pun nak pergi KFC lepas ni. Bawah rumah ada KFC. Bawah rumah ada KFC. Ni. Okay. So ini adalah USD JPY. Dia ada sequence yang tak lengkap. So dalam tiga cerita ni, nampak semua ni,
Kalau kita ambil di time frame yang besar, indeks ada lagi ke atas. Indeks ada lagi ke atas. Sorry. Kita ada 1, 2, lepas tu 3 dia pun tak sampai 100 lagi. Ini indeks. Indeks wave 3 pun tak sampai 100 lagi. Faham tak? Itu indeks. Untuk dollar pair, untuk dollar indeks, kita ada yang sebelumnya 5 wave, 1, 2, 3. Lepas tu yang ke bawah ni, dia baru 3. Itu mungkin 1. Jadi ada lagi tak lengkap. Tak lengkap. Maksudnya dia tengah extend. US dollar index tengah extend ke bawah tau. Ni, kalau time frame besar, kalau anda tengok. Dollar index di daily, kita ada extension ke bawah. Ni 5 wave, ini 3, ini kena 5. Tapi cerita dia, kalau kita nampak, ini tak lengkap. Jadi dia extend, jadi wave 1 jadinya. Saya sebelum ni, saya letakkan dia sebagai A, B, C, lepas tu naik ke atas. Itu pada tahun lepas. Lepas tu saya tukar dia kepada kepada 1, 2, ini 3, 4, 5 yang tak berapa negatif untuk US dollar. Disebabkan oleh bounce yang ini lain macam, ini kena wave 2. Sifat wave 2, bounce yang tinggi. Kan? Bounce yang banyak. 1, 2, 1, 2, 1, 2 yang banyak. 1, 2, nampak? 3, 4 tak banyak. 3, 4 tak banyak. Itu beza dia. Daripada sudut ratio. Jadi ini yang banyak, dia kena 1, 2. Ini jauh. Ini jauh. Daripada yang lain-lain, ini jauh. Kalau saya ambil 1, 2 belakang ni, ini nak letak apa? Tak dapat. Disebabkan tu, gambaran besarnya US dollar, kalau ini 1, 2, ini 2 kepada 3, ini jauh lagi jatuh. Jauh jatuh US dollar ni. Tak adalah lebih kosong, tapi jauh lah. Itu membenarkan gold untuk sampai 2009. Faham tak? Sebab tu saya dok kata gold jangan sell. Anda cari buy. Okey. Tapi dolar pada waktu ni sedang buat correction. Ini boleh jadi C dan dolar dah habis. Ingat, kawasan ni adalah area equilibrium. Kawasan ni sendiri adalah area equilibrium. Ini dah sampai kawasan support. Menarik kan? Kita ada USD JPY sampai support, dollar index sampai support. Okey? So, ini kita mungkin akan nampak US dollar punya kekuatan. Satu lagi ZN pun dah sampai kawasan resisten. Penurunan ini adalah sama dengan kekuatan dolar. Penurunan ini adalah sama dengan kenaikan USD JPY. Penurunan ini adalah sama dengan indeks ke atas. Penurunan ini adalah sama dengan gold jatuh. Jaga-jaga sikit. Jaga-jaga sikit. Kalau ini sampai kat resisten, gold buat satu lagi high, lepas tu gold jatuh. Pada waktu ini gold dalam wave 3. Ni paling tinggi dia. Bukan wave 5, ni wave 3. So ada kemungkinan gold buat cuma macam ni. Apa pun anda tak sell dia. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi high. Boleh buat macam tu je dia. Sini buat divergent. Sini divergent. Itu wave 5. Okey? Itu gold. Boleh tak dia jatuh dahulu sebelum sampai? Kalau dia tak buat higher high, dia jadi macam ni. Kalau dia tak buat higher high dan jatuh daripada semasa, dia akan jadi 1, 2, 3,
1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dia jadi flat. Ataupun 3. Naik balik ke atas. Kalau itu berlaku, dia tak break high. Kalau dia break high, then itu 5 wave. Faham? Apa pun ada tak trade kat sekarang. Ini kalau semalam tu buat equal kita masuk. Tapi dia tak sampai. Apa pun ada tak trade pada sekarang. Ini dah nak sampai, dah masuk area equal leg. Nampak? Semua dah masuk. Semua dah masuk zone trap dia. Semua benda jaga-jaga sikit. Jaga-jaga sikit. Jadi kita mungkin akan melihat kelemahan US dollar berakhir dan US dollar melengkapkan 3 wave besar WXY daripada 6 Januari tahun ini. Dan itu boleh menyebabkan gold melakukan correction. Tapi jangan sell dia. Tak ada. Jangan sell dia. Tak. Kalau nampak tak daripada bawah ni. Tengok ni Ni gold. Ini gold. Kita ambil cat kosong Okey, ni gold. Kita ambil lain. XAU US dollar. Ambil sini. Okey. Ini gold Ini low dia. Ini low. Ini low. Sekejap. Low 1676,866. 1676. Ni low dia. Okey. Jadi pada waktu ini gold sedang buat berapa wave? 1, 2, 3. Okey. 3. 4, anda nak tengok yang jauh sikit. 5 macam ni. Dan kalau dia buat 5, kalau dia buat 5, ini mungkin buat 1, 2, 3 macam ni. Satu gold jangan sell. Dia mungkin buat macam ni tau. 1, 2, 3 lepas tu naik. Anda pula sell kat sini. Benda nak naik banyak. Jangan. Gold tak ada sell. Anda cuma kalau dia buat macam ni, ini A, B dan C, di mana sini ada 5 wave. Sini ada 5 wave, dia buat macam ni. Ini naik sikit saja seperti yang kita lukiskan, 5. Jadi bermaksud ini akan jadi A, B, C dan daripada bawah ni kita long. Ni gold. Anda long daripada bawah. Anda long daripada bawah ini. Anda long daripada bawah ini. Daripada bawah ini. Tahu kenapa? Sini. Sebab ini. 1, 2. Ini equal leg dia. Faham? Ini gold. Dalam kawasan ni anda jangan sell. Ini 3 wave. Kalau ada jangka 5 wave, anda boleh sell. Ini kita jangka 3 wave. Jangan sell. Kalau ada jangka 5 wave, ada ampun lagi. Boleh sell. Dalam time frame kecil. Time frame kecil kat sini akan libas. Dia akan laju. Ada je orang SS profit banyak. Laju. Yang jenis trade 5-6 pip kan. Lepas tu dia layer kaya. Dia antara dia kopak atau kaya. Yang trade macam tu. Itu payah trade macam tu. Tu yang hold bila loss dia hold kan. Terbalik. Faham? Okey. Jadi kalau dia buat macam ni, kita long dari sini. Kalau dia terus naik semasa, kalau ada nampak dia buat 5 wave jelas, anda trade dia bila dia buat benda ni. Anda trade dia bila dia buat benda macam ni. 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3 dia break atas. 3, 4, 5. Faham? 1, 2, 3 kita long. Sini tempat kita long. Dia ada hutang lagi. Tapi kita tahu hutang ni tak habis. Dia tak pergi ambil hutang dia kalau dia buat benda ni. Sebab sini jadi 5 wave, 3, 5 ada incomplete, kita trade. Kalau tak, kita masih tempat yang saya tunggu. Itu lama dah dalam ni. Itu gold. Itu lama dalam tu. Ya. View itu tak dapat. Itu cuma jadi ke bawah kalau US dollar kuat. Kalau US dollar kuat. Kalau ini berlaku, US dollar habis. Boleh buat kenduri arwah dia. Okey, itu adalah untuk dolar. Untuk gold. Okey, masa sekarang anda tak masuk. Sekarang anda tak trade dia. Itu tak ada trend. Ada tak trend apa dalam ni? Ni trend apa? Tak ada. Tak ada higher high. Dalam ni sendiri tak ada apa-apa. Dia tengah buat. Ini sideways. Kan? Tak habis belajar kalau trade di situ. Kalau trade dekat sini masuk. I mean asas dalam technical analysis. Ini sideways. Kalau ada nak short pun, at least lah dia pergi test atas ni, reject, keluar CRS ke apa kan. Ni tak ada apa. Ni yang trade tengah-tengah dunia ni. Ataupun jenis yang trade gold saja. Itu masalah ya. Dia kena dah buka chart, dia kena entry hari ni. Itu masalah. Okey, tapi gold anda tak pergi sell. Anda cari untuk long. Sama, copper silver pun tak ada high. Ini boleh jatuh lagi buat 4. Buat 4 ni Boleh. Ataupun dia dah habis kat sini dan reverse. Boleh. Itu adalah untuk silver. Untuk minyak, banyak bergantung kepada US dollar. Banyak bergantung kepada US dollar semasa. Sekiranya US dollar ni menghabiskan pergerakan ini, dan minyak akan naik ke atas. Sekiranya dolar ni terus reverse, dan minyak habis 4 dia kat sini. Yep. Kalau tak, trend tu siri pergerakan kan. Trend tu siri pergerakan. Trend tak wujud dengan satu structure. Macam gold sekarang. Ini satu structure. Kalau daripada sekarang ni low dia. Ini tak ada apa-apa, tak break. Jadi low, high. Mana? Kalau kita nak kata trend, low, high, higher low, higher high. Ni baru trend. Jadi ini kena break atas ini. Dia buat 1, 2, 3. Tapi kena faham, anda kat hujung dunia. Satu kena tengok time frame besar. Itu multi time frame analysis. Kan? Kalau anda ambil benda ni, dia dalam equal leg. Janganlah pergi buy dalam equal leg. Itu betul sebelih diri sendiri kan. Kalau dia break 1618, 4 tu kita trade. Faham? Kalau dia break 1618, ini jadi 1. Ini jadi 2. Itu jadi 3. 4 kita trade. Kalau anda masuk dekat dalam kawasan ni, 4 ni, betul nak sebelih diri. Betul dia 5. Kalau dia break 1618, kita tahu. Ini 1, 2, ini 3. Confirm itu 3. Kita masuk 4, 5. Okey? Bukan semua higher high tu trend. Kita tengok daripada time frame besar. Apa sebenarnya? Ini adalah correction yang tak habis ke bawah. Jadi kita katakan dia nak lengkapkan ke bawah. Kalau ini tadi habis ke bawah, then 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, baru dia masuk. Ingat, setakat ini count dia adalah 1, 2, 3.
3 adalah korektif. Ingat nombor-nombor tu. 3, 7, 11, 5, 9, 13. Tengok, kalau kita kira ni daripada bawah tu. Daripada ni daripada bawah ni lah. Daripada B ni Kalau kita kira lekuk dia yang membuat break. Ni baru satu. Ini baru satu Yang membuat break Ini baru satu. Apa tu nak keluar ni? Ini baru satu. Yang buat high kan. Ini 2. Buat low kan. Dan kat sini kita ada high. Kalau ada 3 wave, kita cari long. Okey, ada incompleted. Tapi setakat ni kenaikan dia berapa wave? 3 kan? 3 kan? Kalau dia buat 4, 5, okey, ni 5 wave. Tapi ada kena tengok daripada besar. 5 wave ni yang membentuk A, B dan C. Itu korektif. Dalam equal leg, kalau dia break 1618, ini 1, 2, 3, 4. Kalau anda nak ni, anda boleh masuk wave 4. Saya tak. Saya akan habiskan satu structure. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, break 5. Itu dalam time frame besar punya structure. Dan kita tunggu kalau time frame kecil untuk masuk. Jadi sekarang ni kita macam dalam Kumo, dalam Ichimoku kan, anda dalam awan. Jadi jangan masuk dia. Itu goal. Boleh. Itu structure. Tengok, kalau ini breakdown ke bawah, dolar akan naik ke atas, break, dan ini habis. Okey. Tak perlu banyak trade. Orang ingat makin banyak entry, makin selalu masuk dalam market, lagi kaya kan. Mana ada, makin kopak ada lah. Itu yang saya nampak. Saya nampak akaun-akaun anda kan. Saya tahu lah. Makin banyak, dia dah santai lah. Lepas tu dia buat magic. Itu yang bestnya. Kan? Satu lah. Lagi banyak entry kan. Dia nak entry je. Saya tengok trader-trader macam tu yang lagi hancur. Yang sikit, lepak, yang tu okey je. Ada turun, ada naik, tapi akaun dia okey, ada withdraw. Yang banyak entry, dia banyak kali withdraw, tapi dia lagi banyak kali depo. Itu yang kesian. Okey. AUD US dollar tak break 1618. Ingat, NZD US dollar ni bagi amaran kepada kita bahawa ini mungkin adalah trend. Ini dah reversal. Kalau dia buat benda ni malam ni 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Kalau dia buat macam ni, ini adalah wave 1, ini wave 2, faham? Ini wave 3, ini wave 4, ini wave 5. Jangan trade dahulu. Anda tunggu this correction besar. Faham? Lepas tu, anda tunggu this thing berlaku. Faham tak apa yang kita tengah tengok? 1, 2, 3, 4, 5, break out. 1, 2, 3, kita trade. NJ tadi. Kalau ini berlaku, kalau satu lagi high berlaku, then kita akan ada dalam dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Time frame besar 5. Time frame kecil 9. 5, 9, 13. Nampak nombor-nombor tu? Kalau dia buat satu lagi high, kalau NU buat satu lagi high, semua saya tukar. Semua. Kalau satu lagi, dah lah sini 1618. Dah menggeletar tangan nak tukar ni. Tapi, dia punya jumlah wave dia ke atas cuma 7. Siapa saya tak dapat nak tukar? Faham tak? Jumlah lekuk dia ke atas pada waktu ini cuma 7. Tu yang saya tak dapat nak tukar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tu nombor korektif. Turun ke bawah. Kalau dia buat satu lagi high, that's it. Dah lah 1618. Aku tak dapat tukar kau. Dia jadi 9, saya tukar. Saya tak peduli. Faham? Itulah yang 3, 7, 11, 5, 9, 13, 17, 21. Itulah nombor-nombor tu. Jumlah lekuk ni. Itu yang saya kira. Tak peduli saya tandakan guna apa. Saya boleh tandakan macam-macam. Tapi kalau jumlah lekuk dia 9, itu nombor impulsif. Dan memang rupa dia impulsif. Dan memang kalau kita ambil fibo dia lepas 1618 kan. Lepas 1618 tu. Cuma nak lukis dia tak boleh. Dan kalau itu berlaku, menggeletar sebelah musuh. Sabar. Sabar. Tunggu trend. Tak ada trend, anda akan dapati trading kan. Aduh, susah. Bila dia trend, tengok. Kalau T7 level, dia cucuk ketuk masuk. Pergi. Cucuk masuk. Masa tengah sideway macam ni kan. Masa dia ke laut. Masa tengah sideway. Sabar. Tapi ada setup, kita trade dia. Itu je. Nampak tak benda saya tunjuk ni? Apa benda aku delete. Salah. Kejap. Okey, nampak? Jumlah lekuk dia 1, 2, 3, 4, 5. Ni tak buat 5, 6, 7. 7. Kalau dia turun, kalau ini turun, US dollar kuat. Kan? US dollar kuat, Euro NZD naik, Euro AUD naik, GBP AUD naik, GBP NZD naik. Kalau ini buat ke atas, percayalah, kalau ini buat ke atas, ini saya akan lukis ke bawah lah. Faham? Saya tak ada dah dia ke atas ni. Tak ada. Dia tak ada mengarut ke atas ni. Kalau MU ni buat breakout atas, ini tak ada ke atas lah. Ini ke bawah lah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ini 2. Dan kita 5 wave, 3 wave kita short. Faham? Ini kan jadi macam ni. Kalau MU ada ke atas, satu lagi, ini jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ada incomplete sequence. 1, 2, 3, kita short. Sini kita short. Wassalam. Meriah. Meriah petang ni. 6 minit lagi. 6 minit baru masuk, bersyukur. Ni tengah buat air kelapa ni. Campur aiskrim. Lepas ni kena beli kat bawah rumah. Nampak? Kalau NU ni breakout satu lagi, bukannya 1618 saja tau. Saya tengok jumlah lekuk dia. Baru saya tukar. 1, 2, ni bang cukup. 3, 4, ini bukan 5. Sebab ini bukan higher high. 5 dia sini. Faham? 5, 6, 7. 7 tu korektif. Kita ambil cat kosong lah. Cat kosong senang sikit. Penat saya duduk padam balik kat situ. Okey, ni Ni NZD. Ni cat mana? Oh, okey. Time frame lain. Okey, daripada bawah ni tengok Ini dia. 1, 2. Ini 3. Ini tak break. Kan? Ini 4. Ini 5. Kenapa tak kira sini? Ini tak buat high. 5, 6, 7. Sabar pian. Okey. Kalau ini 7, kita jangka dia turun ke bawah. Meneruskan yang belakang ni. Jadi kita akan ada incomplete sequence yang bawah belakang ni. Faham? Bukan incomplete sequence. Dia meneruskan yang belakang ni punya cerita. 100%.
Tak payah tahu hidden wave, tahu benda ni cukup. Ada kira je. Tu saya kata asalkan pandai mengira. Tapi sekiranya ini buat macam ni, dia buat satu lagi high, kita tak dapat kata ini 7. Ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tu nombor untuk impulsif. Jadi kalau dia jadi 9, ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Jadi anda tunggulah dia buat 1, dan untuk confirmkan dia, trade bila ada incomplete sequence. Tunggu 3 ni berlaku, tak pergi bawah ni, bukan trade sini. Kalau ini terus breakout atas, anda trade dia. Tapi kalau dia dalam ni, ada tunggu 5 wave kat sini breakout. Then ada trade. 3, 4, 5. Breakout. Then, kita ada structure baru. 1, 2, 3, long. Long daripada sini. Long lah daripada sini. Sila lah. Itu je. Hari-hari cerita ni lah. Percayalah, kalau NZD breakout malam ni, banyak yang saya kena lukis. Banyak bersyukur. Sekarang ni saya tak tukar dia. Sebab tu NZD ni biarpun sampai 1.8, saya tak tukar dia sebab struktur dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu sebabnya. Sebab tak dapat tukar. Itulah dia. Boleh? Apa kesan dia kalau itu berlaku? Ni terus naik. Dolar ni habis. Dolar kalau ni berlaku, dia dah sampai. Dolar ni habis. Dolar ni jatuh terus. Tak ada dah dolar nak action main kat sini. Tak ada. Hari raya boleh long NU. Raya kedua. Dolar. Bukan NU je. Banyak benda lain. Kan? Tengok mana-mana kawasan yang lain-lain. Dollar pair yang ada incomplete sequence kan? Itu je. Kalau anda tengok dollar pair ke atas, yen pair pun ke atas. Tu sebabnya kita long JPY. Sebab itu masih mungkin berlaku kan. Jadi dan gold ke atas. Gold ke atas kalau itu berlaku. Sebab tu saya kata kalau dah long gold, jangan keluar. Anda sepatutnya masih hold gold untuk yang ini. Sebab kalau NU breakout ke atas, dolar habis, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ke atas sana tu ke sini 1, 9. Sini akan jadi 1, 2, 1, 2, 3 kat sini. Faham tak? Sini 1, ni 1, ni 1, ini 2. Dia extend tau. 1, 2, extend. 3 dalam ni. 3, 4, 5, 3. Lepas tu 4, 5. Dia naik macam tu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jauh. Ini masih boleh jadi. Kalau dolar lemah. Tak ada dah. Faham? Tu yang saya duk kata itu. Tak siapa dapat masuk itu, hold untuk gold. Sabar bang syukur. Dah keluar awal. Tak apa. Asalkan tak ada risiko. Itu risk yang kita ambil. Anda dah lock dan peluang dia ada. Faham? Kalau NU tak buat, then ini akan jatuh daripada seperti yang kita lukis. Kalau NZD US dollar tak buat ke atas, dan seperti yang kita lukis. Jam 6 dah. Allah. Okey, ini semua saya dah save. Anda boleh download dekat Discord semua ni. Anda boleh download dekat Discord. Okey. Dia extend sebab break RSI. Tak tahu. Tak tahu. Kalau dia yang mana? Yang gold. Tak. Saya cerita pasal correlation tadi, Pian. Pasal correlation. Kalau NZD kalau NZD breakout ke atas. Ni. Kalau ini.
Kalau NZD breakout ke atas. Kalau AUD breakout satu lagi ke atas. Sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dah jadi nombor apa? Faham? Ini jadi wave 1, 2, 3, 4, 5. Bukan sebab RSI. Saya bercakap mengenai structure. Okey. Tengok yang ni hari ni. Satu gold anda tak pergi sell. Jangan sell gold. Tak ada. Itu memang lawan dengan structure terus. Tak kisahlah dia ada ke bawah. Ada nak cari long ni. Okey, itu saja untuk hari ini. Bersama lagi pada esok. Labur dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. Sehingga kita berjumpa lagi.